warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Terpuji ahli jawatan kuasa yang dimuliakan Allah sekalian, muslimin muslimat, semua yang hadir pada malam yang mulia ni, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana Allah beri pada kita kesempatan untuk bertemu, berhimpun dalam program yang penting ini. Kerana iman ini sifatnya perlu diperbaharui, diperkuatkan, disuburkan, dibajai. Sebagaimana pokok yang kita tanam, kita lihat tumbuh keliling kita, itu perlu kepada baja, airnya, cahaya matahari yang mencukupi. Maka demikian juga iman dalam diri perlu kepada elemen-elemen ini untuk dihidup. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, ada sebuah buku yang menarik yang ditulis oleh seorang alim hadis muhaqqiq lebih 700 tahun yang lalu. Beliau ni namanya Ibn Rajab Al-Hambali, menulis sebuah buku yang bertajuk Lataiful Ma'arif, yang menceritakan tentang keutamaan waktu dalam kehidupan kita. Bagi mencari keberkatan pada waktu ni, saya baca sedikit daripada kitab ni. Mudah-mudahan ada manfaat yang banyak untuk setiap kita. Kerana buku ni, untuk pengetahuan tuan-tuan, buku yang telah diletakkan sebagai rujukan penting oleh para ulama Islam zaman berzaman. Sebagaimana kitab hadis yang kita semua baca namanya Riyadhus Salihin, maka kitab Lataiful Ma'arif ni juga dibaca oleh mereka bagi mengelakkan misnya waktu-waktu penting untuk mereka mencari keutamaan dalam beribadah kepada Allah SWT. Kalau kita perhatikan datuk nenek moyang kita, orang-orang sebelum kita, mungkin ayah ibu kita, mereka ni sangat particular di sudut pesan mengingatkan kita. Kalaulah seorang daripada kita buat salah, nenek datuk kita tak ada pula kata yang buruk-buruk terhadap cucu ni. Dia hanya kata, bertuah engkau, kan ke nenek suruh angkat baju tadi, kau tak angkat baju, kena angin kuat, hujan, basah baju nenek. Nenek marah ni, tapi dia menggunakan ayat bertuah. Rupa-rupanya dalam Islam, tuan-tuan, kita tanpa kita sedari ada waktu-waktu dimustajabkan doa sebenarnya. Maka itulah sebabnya datuk nenek moyang, ayah kita begitu teliti dalam penggunaan kata-kata, bimbang kata-kata itu menjadi satu doa keburukan. Kerana dalam Islam ini dia ada doa lahu ataupun doa alaihi, doa untuk mendapat petunjuk, kebaikan, keberkatan, ataupun doa kehancuran. Nama perkataan da'a lahu ataupun da'a alaihi nampak macam sama, tapi adanya huruf jar ditarkibkan dengan fi'il kata kerja da'a di situ. Kalau da'a lahu, da'a diikuti dengan huruf lam, berarti mendoakan kebaikan. Tapi kalau da'a ala, doa keburukan. Sebab itu Nabi SAW mengingatkan dalam hadis sahih, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Jangan kamu mendoakan keburukan ke atas diri kamu, kenderaan kamu, harta kamu, binatang kamu dan anak-anak kamu. Kerana mungkin pada waktu itu merupakan kemustajaban doa berlaku, lantas doa kamu diterima Allah dan berlakulah perkara-perkara buruk yang kamu katakan itu. Seorang sahabat mengatakan celaka kepada kenderaannya, mungkin kerana itu unta, kuda ataupun himar, dongki. Maka dia berkata celaka. Nabi mendengar kata-katanya itu. Nabi berkata kepadanya, bersabda kepadanya, wahai lelaki, tiada lagi guna untukmu binatang ini, untukmu, lepaskan dia, kerana ia sudah tidak beri keberkatan apa-apa kepadamu. Sebab itu kalau kita lihat Imam Ibn Rajab Al-Hambali letakkan di awal bicaranya tentang mawasim, waktu kemustajaban doa ni, beliau berkata dalam satu hadis riwayat Ibn Abi Dunya Tabarani daripada Abu Hurairah, utlubul khaira dahrakum kullahu wa ta'arradu li nafahati rahmati rabbikum fa inna lillahi nafahatin min rahmatihi yusibu biha man yasha'u min ibadi
wasallallahu an yastura auratikum wa yu'mina rawatikum. Ketahuilah olehmu bahawa Allah telah menetapkan kebaikan dalam kehidupan seharian kamu, maka berusahalah untuk dapat tiupan rahmat kebaikan Allah itu. Kerana bagi tiupan rahmat Allah yang dicurahkan kepada siapa dikehendakinya, mintalah kepada Allah untuk menutup keaiban kamu dan mententeramkan ketakutan-ketakutan kamu. Ya, kita dalam hidup mempunyai banyak aib, kelemahan. Orang tak nampak kelemahan-kelemahan kita, yang orang nampak adalah kelebihan, kehebatan, hebatnya kita sampai orang tak tahu ada kelemahan-kelemahan yang banyak. Maka mintalah kepada Allah supaya kelemahan itu jangan dibukakan. Kan tuan-tuan, ada seorang ulama bernama Ahmad bin Mahdi bin Rustum Al-Isbahani. Beliau ni seorang ulama yang hebat, yang dianggap salehnya macam ulama-ulama hadis seperti Imam Ahmad pada zaman Imam Ahmad. Ahmad bin Mahdi bin Rustum Al-Isbahani, tuan-tuan, dia daripada Isfahan, daripada Iran. Dia orang Parsi, Dia mengajar. Kayanya Imam Ahmad bin Mahdi bin Rustum Al-Isbahani ni, orang datang belajar dengan dia pula yang dia baginya duit. Bukan dia pergi mengajar dia dapat duit, dia pergi mengajar, dia bagi orang duit. Macam mana tuan-tuan? Hebat tak? Kan? Pada satu malam dia pulang ke rumahnya lambat, lebih lambat daripada kebiasaan. Tiba dekat pintu rumah, dia mendapati ada kelibat seorang perempuan menanti di pintu rumahnya. Dan masa cemas dia, kerana waktu tu gelap, tak ada orang. Isteri anak-anaknya boleh tidur dalam rumah. Maka Imam Ahmad bin Mahdi ni terkejut dan dia pun tersentak, kerana orang tu datang pada waktu yang tak sepatutnya, boleh menimbulkan keraguan dan fitnah. Maka perempuan itu bagi salam kepadanya, "Wahai Tuan Guru, saya dengar banyak cerita baik tentang Tuan Guru." Maka Tuan Guru menjawab, "Kenapa kau tak datang waktu kelas aku siang di masjid lepas maghrib, lepas isyak ke? Kenapa kau datang waktu lewat macam ni? Ia menimbulkan banyak fitnah kepada orang. Kalau perhatikan nanti, wahai perempuan, pulanglah kau." Perempuan berkata, "Saya ada satu hajat besar Tuan Guru. Saya tahu Tuan Guru keberatan untuk menerimanya, walaupun Tuan Guru orang yang saleh. Ya, cepat sebut hajatmu, aku tak keruan waktu macam ni." Maka perempuan itu berkata, "Wahai Tuan Guru, saya telah pun mengandung anak luar nikah. Dan kalau saya tidak beritahu siapa suami saya akan dihukum sebat 100 kali, boleh membawa kepada kematian. Maka saya melihat tidak ada siapa pun berpotensi untuk didakwa menjadi suami saya melainkan Tuan Guru." Macam tuan-tuan? Tuan Guru terimalah permintaan saya. Saya tahu Tuan Guru suka menutup aib orang. Macam Tuan Imam. Perempuan ini secantik-cantik perempuan, walaupun dalam kegelapan malam nampak bayangan cantik. Ahmad bin Mahdi bin Rustum Al-Isbahani tersentak dari dalam kegelapan itu, bingung dia, hairan, ketakutan. Dia tak mampu cakap apa-apa. Dia kata, "Wahai anak, wahai perempuan muda, engkau bayar anak-anak aku, engkau baliklah ke rumah. Aku tak boleh nak fikir waktu sekarang. Permintaan kau ni tak masuk akal langsung. Pulanglah engkau." Maka perempuan itu pulang. Ahmad masuk dalam rumah, tak boleh tidur malam pada malam itu. Keluh kesah dia. Nanti apa kata orang? Memanglah dalam hukum Islam, kalau seseorang berkahwin kali kedua, dia tidaklah disuruh untuk buat walimah, kerana itu menjaga maruah ramai orang. Yang disuruh buat walimah, wedding, menjemput orang datang ke rumah adalah kalau perkahwinan pertama. Kerana Islam very practical. Islam ni realistik. Dia tak mau bebankan orang, dia tak mau susahkan orang, kan. Kadang-kadang orang tu berkahwin gagal, kan. Kadang-kadang bercerai, kadang-kadang benda ni disebarkan pun tidak ada baiknya, menjaga maruah orang dan sebagainya. Maka perkahwinan selepas yang pertama tidak dituntut lagi untuk buat kenduri. Maka Ahmad bin Mahdi bin Rustum Al-Isbahani besoknya pergi ke kuliah. Dalam tempoh seminggu kebelakangan itu, mulalah anak-anak muridnya berbisik, bercerita, "Tuan Guru berkahwin lagi rupanya. Tuan Guru tak cakap dengan kita pun. Tuan Guru tahu-tahu dia dah bersalin isteri."
Maka perempuan yang muda yang mengandung anak luar nikah itu benar-benar mengatakan Ahmad itu bapanya. Dan Ahmad bin Mahdi bin Rustam masa berlalu begitu cepat, tak sempat nak mempertahankan diri. Maka beliau hanya senyum saja. Beliau kata, Tuan Guru kahwin, tak beritahu kami pun. Dan dia mesra dengan anak murid. Dia kata, dia hanya berkata kepada mereka, aku sudah berpisah daripadanya. Berpisah dalam bahasa yang kita faham mengandungi dua makna. Saya berjumpa dengan tuan-tuan, kejap lagi saya pisah daripada tuan-tuan, betul tak? Berpisah bukan saja berarti bercerai, berpisah juga berarti bersurai. Betul? Maka dia menggunakan bahasa yang sangat teliti dan halus. Dia berkata kepada sekalian anak muridnya, aku sudah berpisah daripada ini. Dia tak kata aku berkahwin, dia cuma kata aku berpisah. Ini bahasa Arab dia panggil hilah. Bahasa kinayah, bahasa kiasan. Faham tuan? Ya, kita pergi ke bank untuk keluarkan duit bagi membeli keperluan rumah. Isteri kita risau tak memasal, abang ni asyik keluar duit je. Ya, abang tak keluar duit, abang masukkan duit. Oh, masukkan duit. Lega hati dia. Padahal kita keluarkan duit itu untuk dia juga. Betul tak? Kita kata pada dia masukkan duit, masuk dalam kocik, tuan-tuan. Boleh tak hukumnya? Boleh tak boleh? Boleh jawab? Tuan-tuan Haji? Ustaz-ustaz? Tuan-tuan guru? Hukumnya boleh? Saya masukkan duit, bukan keluarkan duit. Oh, maksudnya alhamdulillah lega dalam hati. Sebenarnya aku keluarkan, masukkan dalam kocik. Jadi tuan-tuan dimulai kat Allah sekalian, ia diguna dengan kadar yang bijaksana. Janganlah sampai jadi penipuan. Itu dia ajar dalam Islam, kerana orang Islam adalah orang yang bijak. Al-hikmatu dhallatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah adalah milik orang beriman. Di mana saja dia dapat, dia patut gunakan. Maka kini Ahmad telah pun anak-anak muridnya bercerita sama dia, aku kahwin baru, Tuan Guru, dapat anak, tak beritahu kita, tahu-tahu dah bersalin. Ahmad tidak layan. Orang bijak, orang cerdik, dia tak ada masa nak layan ramai orang, tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan rasa orang pandai-pandai ni sempat tak nak updatekan mukanya kat Facebook, masukkan dekat Instagram. Lepas tu apa lagi? TikTok lagi. Dia sempat tak nak buat agak-agak tuan-tuan. Orang bijak-bijak, orang saleh, dia sempat tak nak buat benda itu semua. Orang sibuk dengan bagai-bagai urusan, dia tak sempat tuan-tuan. Ya, kalau mufti wilayah yang telah jadi menteri sekarang banyak Instagramnya. Semua orang uploadkan, bukan dia buat, tuan-tuan. Itu guru saya, abang saya, sahabat saya kenal. Dia tak ada kerja dia letak muka dia masuk ke situ, tak ada. Itu anak-anak muridnya yang buat untuknya, upload selalu. Ya, untuk beritahu perkembangan semasa, kerana dia pemimpin. Tapi selain daripada itu, saya tak rasalah orang-orang sibuk macam beliau nak upload untuk tujuan takabur, menunjuk-nunjuk, mencerita pada orang, benda kecil dia exaggeratekan jadi besar, tak. Maka Ahmad bin Mahdi bin Rustam al-Isfahani sekarang orang cerita rumus berkata dia berkahwin dan telah punya anak, tapi dia tidak menafikan dan tidak pernah menyokong, diam. Itulah hikmah yang Allah beri kepada beliau, kerana niatnya untuk menutup aib perempuan itu. Seandainya benar-benar dia bersalah, tak sengaja berzina agaknya, kita tanya pun. Kini dia pun mengamanahkan salah seorang anak muridnya yang paling baik. Kata, engkau, anak murid aku, engkau boleh tutup rahsia. Sebenarnya perempuan itu bukan isteri aku. Dia datang cerita pada aku, masalah dia, aku tak sempat nak protect dia aku, nak defense dia aku pada engkau semua. Dan masa sama aku kesian kepada dia. Moga-moga dia diampunkan oleh Allah atas kesilapannya. Aku pun tak nak mau tanya apa benda masalah dia. Sekarang kau punya amanah, tiap-tiap bulan aku bagi engkau 2 dinar ini, kau pergi hantar dekat dia. Maka anak murid itu pun berkata, sami'na wa ata'na. Tuan Guru punya arahan, pergi. Dia menyimpan rahsia Tuan Guru, tak cerita pada siapa. Selama 24 bulan dia menghantar duit 2 dinar kepada wanita itu daripada Tuan Guru sebagai infak belanja kegunaannya dan anaknya itu. Masa berlalu 24 bulan, 2 tahun lah maknanya. Kini tiba-tiba tersebar pula berita di kalangan anak murid ni tadi bahawa anak kepada Tuan Guru meninggal dunia dia. Meninggal dunia. Mereka datang ucapkan takziah, Tuan Guru, kami doakan kebaikan untuk Tuan Guru, bahawa anak Tuan Guru meninggal. Oh ya ke, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pun tak tahu, bukan anak dia. Orang mengatakan anak dia, kerana dia berniat nak menutup aib perempuan tersebut.
Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, menjelang malam itu datanglah perempuan tersebut lagi ke rumahnya seperti kali pertama dulu. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Nak engkau datang lagi, apa hal nak? Sudahlah, jangan datang ganggu aku lagi. Dia kata, wahai Tuan Guru, saya nak mengucapkan terima kasih atas dan penghargaan kepada Tuan Guru kerana membantu saya menutup aib diri dan keluarga saya selama tempoh 24 bulan ini. Hari ini anak saya meninggal dunia. Allah ampunkan dia. Allah ampunkan kau, wahai perempuan. Dosa-dosa kau semua manusia dosa. Allah ampunkan. Kau taubatlah pada Allah. Tuan Guru, saya datang bukan nak cerita tu saja. Saya nak pulangkan balik Tuan Guru bagi 2 dinar ini setiap bulan selama 24 bulan. Sekarang ada 48 dinar pada tangan saya nak pulangkan pada Tuan Guru. 48 dinar itu untuk pengetahuan tuan-tuan, nilainya macam 48,000 pada hari ini. Kerana 1 dinar sama dengan 1,000. So 48 dinar adalah 48,000. Tuan Guru, saya pulangkan 48,000 kepada Tuan Guru semula. Kata Ahmad kepada perempuan yang bermasalah ini, wahai perempuan, wahai anakku, sebagaimana aku menghalalkan waktu anak engkau hidup, aku menghalalkannya waktu dia sudah mati. Ambillah duit ini. Cerita ini diceritakan oleh A'imah al-Muhaddisin, kerana Ahmad bin Mahdi bin Rusum al-Asbahani adalah seorang ulama hadis yang terkemuka. Namanya tercatat dalam kitab-kitab hadis, contohnya oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala. Cerita orang ini menutup aib orang lain. Jadi tuan-tuan, kita kena selalu minta pada Allah untuk menutup aib kita, supaya kelemahan, kekurangan adalah dalam pengetahuan Allah, tidak dalam pengetahuan manusia. Cukup. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, Nabi SAW berpesan kepada kita supaya minta pada Allah tutup aib. Kenapa? Kerana kalau aib ini terbuka, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, tentulah tidak ada seorang pun yang akan menghormati kita lagi, menghargai kita lagi. Banyak aib saya banyak. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, inilah waktu-waktu kemustajaban doa yang disebut oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali di awal kitab beliau untuk kita faham. Berarti daripada bulan Muharram macam sekarang sampailah kepada Zulhijjah yang akan kita lalui selama 12 bulan, tiap-tiap bulan itu punya keberkatan tersendiri, waktu yang mustajab doa yang tersendiri. Contohnya hari Jumaat. Ya, setengah daripada para sahabat mengatakan waktu Jumaat itu ialah selepas asar. Sebahagian mengatakan dini hari pada hari Jumaat, iaitulah sebelum azan subuh ketika orang tahajud, itu waktu mustajab doa. Ada sebahagian mengatakan di antara 2 khutbah. Ada sebahagian mengatakan waktu selain daripada itu. Ada 12 waktu mustajab doa dalam hadis mengatakan. Nabi merahsiakannya sebagaimana Nabi merahsiakan Tarikh Lailatul Qadar yang Allah sembunyikan supaya kita berusaha mencari dengan bersungguh-sungguh. Ya. Baik, dalam hadis yang lain riwayat Tabarani marfu' daripada Muhammad bin Maslamah, inna lillahi fi ayyamid dahri nafahatin fata'radu laha fala'alla ahadakum an tusibahu nafhatun fala yashqa ba'daha abadan. Sungguhnya Allah memiliki tiupan rahmat yang dicurahkan sepanjang masa. Sebab itu berusahalah untuk mendapatkannya. Moga-moga antara kamu ada yang mendapat satu tiupan rahmat, lalu selepas itu dia tidak akan sengsara selama-lamanya. Ya. Kadang-kadang ada satu waktu orang tu mohon berdoa. Saya cerita pada tuan-tuan, ada seorang ustaz yang mulia, anaknya sakit. Berbagai doktor ditemui tidak dapat menjelaskan apakah sebab penyakitnya, dan bila tak tahu apakah sebabnya, rawatannya pun tidak berlaku. Daripada budak tu kecil sampai usianya 10 tahun, dan kini menjangkau usia dekat dengan perkahwinan, masuk college pun tak dapat belajar, balik kat rumah, tolong mak saja kat rumah. Akhirnya kawan-kawannya berkahwin, dia tidak ada, nampaknya tidak ada peluang untuk berkahwin. Sian, ayah ibu ni tengok macam mana nak buat anak perempuan. Ustaz ni orang baik, belajar dekat Madinah. Maka isterinya berkata, dah lama abang tak pergi haji, pergilah haji. Ada peluang pergi haji tahun ni, pergi. Ini berlaku beberapa tahun lalu. Maka suaminya pun menerimalah tawaran pergi haji. Dia orang berilmu, orang panggil untuk pergi haji, jadi pengiring ke, jadi mursyid ke, jadi murabbi ke, jadi ustaz ke, pakai rujuk ke, dia pergi. Maka lepas daripada berdoa bersama jemaah, lepas zuhur di kemah di Arafah tu, hari wukuf,
Dia berpesan pada jemaahnya, sekarang tiba waktu untuk berdoa bersendirian. Saya dah buat bimbingan, tuan-tuan dah dengar macam mana doa. Minta pada Allah dalam keadaan antum muqinuna bil ijabah. Minta pada Allah, kamu yakin Allah mustajabkan doa kamu, kerana Allah Maha Kaya. Minta sungguh-sungguh. Saya dah ajar kamu, dah tunjuk pada kamu semua. Sekarang tiba waktu untuk kita berpisah. Semua orang dalam hadis digalakkan untuk pergi ke kawasan-kawasan bukit-bukit, utamanya lepas asar, tak begitu panas. Panas tak seperti lepas zuhur. Kalau tuan-tuan pergi haji, pergi wukuf, lepas asar tu jangan duduk kat kemah, naik ke kawasan-kawasan bukit-bukit. Mana yang mampulah, bukan semestinya tinggi-tinggi tu, tak. Bukit-bukit terasing daripada orang, mintalah pada Allah apa sahaja. Maka ustaz ni pun pergi berdoa. Doalah bersungguh-sungguh dia, menangis dia, minta hajat utamanya diberi kesihatan, keafiatan, keampunan dosa, kesihatan untuk putrinya itu. Doa tak berhenti tuan-tuan. Doa. Nangis dia, mengalir matanya sampai basah janggutnya, dia punya kain ihram yang basah, menangis. Ya, berapa jam dia berdoa ke situ, basah sampai ke maghrib. Tiba-tiba dekat dengan maghrib dan jemaah pun akan pulang ke Muzdalifah. Maka tiba-tiba lalulah seorang perempuan Arab berpakaian purdah menegurnya, wahai ayah, kamu punya anak perempuan ya? Ya. Anak perempuan kamu sakit ya? Ya. Dia tanya bertalu-talu ya tuan. Nanti balik, nanti kamu bagi dia minum air ni. Ni air Zam-Zam. Botol kecil tuan-tuan, separuh botol. Dia tunjuk pada saya. Baik, nanti bagi dia minum air ni. Dia pun terkejut, dia pun tengok botol tu, sekejap lagi tengok perempuan tu dah hilang tuan. Tak nampak siapa pun kat situ. Allahu Akbar. Seram ada, takut ada, syahdu pun ada. Ya. Maka pulanglah dia ke Malaysia. Dan berkat doanya, apa saja ikhtiar dia buatlah tuan-tuan, dah dekat 20 tahun anaknya tak ada rawatan Maka dia pun bagi anaknya minum. Nak ni ayah jumpa kat Arafah seorang perempuan cerita, ayah doa untuk kau, nangis-nangis lah ni. Macam mana Allah utuskan seorang perempuan, tahu pula engkau sakit, yang air minum nak tuan-tuan, minum dengan sebab lah tuan-tuan, dengan izin Allah lah. Sembuh anaknya, pergi jumpa doktor, doktor kata tak ada sakit apa-apa pun. Rekod dulunya itu semua tak ada. Allahu Akbar, insya-Allah tabaraka wa taala. Nampaknya kemustajaban doa berlaku untuk ustaz ini di Arafah. Tapi jangan pula kita silap faham. Nanti ada orang nak pergi umrah, nak pergi haji, kita kirim doa panjang-panjang untuk dia. Kesian, berjaya-jaya pula doa kita bagi kat dia. Sampai ada orang bertanya, kata bila pergi ke haji dan umrah, orang kirim doa panjang sampai dia tak sempat nak doa untuk diri sendiri. Jangan buat macam tu tuan-tuan. Kerana Imam Syafi'i menyebutkan doa mustajab antaranya pada waktu Qiyamul Lail, 9/10 doa mustajab waktu itu. Maka janganlah kita menyusahkan orang nak pergi ke tanah suci dengan pesan doa yang panjang-panjang. Sekarang bukan tulis lagi, WhatsApp panjang. Dah orang tu depan Kaabah kena doa untuk kita pula, buka telefon. Tak mau macam tu Kita tak payah pesan orang doa-doa, kata doa ampunkan dosa, beri kesihatan cukup. Tak payah kita membebankan orang dengan doa yang berbagai-bagai, sedangkan kita pun punya mustajaban doa sendiri, iaitu pada waktu tahajud. Baik yang Allah nyatakan dalam firman yang surah Isra itu, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sungguhnya membaca Quran pada waktu itu disaksikan, kata para ulama tafsir, disaksikan oleh malaikat rahmat, akan mencatatkan permintaan kamu pada waktu itu dalam bacaan Quran kamu untuk dibawa ke Tuhan kamu. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, inilah dia sebagaimana kalau kita hidup kat dunia. Katalah seseorang itu pakai pakaian cantik, tuan mana beli baju tuan? Dia pun sebut dekat kedai sekian-sekian, cantik kejap lagi kita nampak sama juga kurta ni, beli mana tuan? Dia pun sebut benda yang sama. Dalam hati kita dah berbunga-bunga nak pergi beli apa ni. Nampak pula tuan imam kita pun pakai benda yang sama. Tuan imam beli kat mana ni? Sama juga, sekali 3 orang. Dia jadi mutawatir. Mutawatir ni maknanya tawataratil akhbar, berarti ramai orang bercerita benda yang sama. Kalau khabar mutawatir, hadis yang paling tinggi makamnya, kerana dia datang daripada Nabi dan disebarkan ramai sahabat, yang mustahil sahabat-sahabat itu akan bercakap dusta terhadap Nabi SAW, kerana sama saja bersih kesemuanya sekali.
maka kita pun tanpa berdengar lagi pergilah ke kedai itu, kerana telah sabit riwayat ramai orang membeli baju yang sama harganya begitu. Maka kita mula-mula takut ianya habis, takut harganya besok dinaikkan semula oleh pekedai itu. Macam tu kan? Maka demikian juga tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kalau manusia dalam berniaga ada waktu-waktu diperuntukkan untuk orang datang berinteraksi, ada harga murah, diskaun, Allah pun lebih kaya daripada pekedai ini, dan dia punya rahmat yang dibuka kepada hamba-hambanya pada waktu-waktu yang tertentu. Alangkah baiknya kalau kita meneliti waktu itu dan faham dan dapat memaksimumkan doa kita dan usaha kita, ikhtiar kita pada waktu-waktu itu. Jadi bukan dalam bulan Ramadan saja, sebenarnya tiap-tiap hari bermula pada waktu subuh itu, sebelum subuh itu waktu mustajab doa, jangan diabaikan. Ya. Jadi inilah bicara daripada kitab yang kita kena miliki dalam tahun hijrah yang baru, untuk kita tidak miss waktu-waktu yang penting ini. Itu sebab para ulama menjadikan kitab ni tuan-tuan, Lataiful Ma'arif ni, kitab ensiklopedia amalan setahun yang kami terjemahkan ni, antara kitab yang terbaik untuk jadi rujukan setiap hari dalam hidup kita supaya tak terlepas. Macam kita ibaratkan tadi, beli baju tak beli pun tak mengapa, banyak baju lain. Tapi bagaimana kalau rahmat Allah yang kita ceritakan tadi, wa yu'mina rawa'atikum, menghilangkan kebimbangan-kebimbangan kamu. Banyak tak kebimbangan dalam hidup tuan-tuan? Ibu-ibu di belakang sana miliki anak-anak daripada kecil, kita jaga, peluk, cium, dokong, hantar ke sekolah tadika, masuk sekolah rendah, masuk sekolah asraf menengah, pandai pergi universiti luar negara. Tiba-tiba dia balik pada kita cuti daripada Australia, dia kata pada kita, Umi, ada seorang lelaki minat dekat dia. Siapa lelaki tu? Belajar sama-sama medicine dekat Australia. Dia orang mana? Orang Afrika. Orang Afrika. Ini berlaku tuan-tuan, orang bertanya pada saya, orang Afrika, Allah, kau tak ada ke orang lain? Orang Afrika, Umi, tapi keluarga dia raja, Umi. Keluarga dia raja. Alamak, jauhnya anak aku duduk kat Afrika pula nanti. Tak, mereka semua dah migrate duduk kat Australia. Keluarga dia raja tapi ada masalah keluarga duduk kat. Macam cerita pernah dengar je tuan-tuan. Tak, saya nak cerita pada tuan-tuan, itulah cabaran-cabaran yang kita lalui pada hari ini. Kita akan melepaskan anak perempuan kita, suka atau tidak, kepada orang yang kita tidak kenal. Dan kita setiap hari dihidangkan dengan berita-berita menakutkan tentang berlaku masalah pada orang perempuan. Tak takut tak tuan? Takut tak? Maka doalah kepada Allah selalu tanpa berhenti, supaya dalam banyak-banyak kita doa itu kena tepat pada waktu yang Allah dengar hajat kita dan mustajabkan. Macam tu. Kalau orang itu mengamalkan diet pemakanan, dia mau turunkan berat badan dia, katalah 30 kilo, berat badannya sudah berlebihan, maka dia kena kontrol. Dia kena ikut nasihat yang diberikan, jadual yang diberikan. Satu hari pun tak boleh miss jadual yang telah ditetapkan. Betul kan? Kita akan cakap pada dia, nak satu hari je, penting lah kelas, tak boleh ikut. Tak boleh kan? Ibaratnya macam orang yang, kalau kita fahami dalam versi lain, orang yang kedekut, dia berniaga, RM1 pun dia tidak mahu rugi. Kalau jumpa 10% pun dikutipnya, padahal 10% itu tidak menambah nilai hartanya. RM1 itu tidak menambah nilai, tapi dia tak akan compromise kat situ. Maka orang beriman pun macam tu. Sebagaimana si kedekut yang tidak mahu miss duit RM1 daripada perniagaannya supaya dia rugi, dia anggap dia rugi dengan kehilangan RM1, maka orang saleh pun tidak mahu kerugian satu waktu pun kerana bimbang waktu itu lepas kemustajaban doa pada Tuhan ni. Macam tu kalkulator akhirat orang saleh. Nampak tak? Faham tak? Tidak mahu terlepas peluang-peluang kemakbulan doa dan penerimaan amalan yang berlaku oleh Allah SWT terhadapnya. Macamlah si kedekut dalam bab keduniaan tadi. Imam Abu Dawud As-Sistani, ulama hadis yang terkemuka ini, dia punya tamaknya dalam bahagian akhirat, dalam beramal saleh ini, satu hari dia duduk di seberang sungai, dia mendengar seseorang bersin di seberang sana. Bersin dalam hadis mengatakan orang bersin kita ucapkan yarhamukallah, kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Ini satu hak orang Islam kepada yang lain kan, jawab salam, ziarah sakit, hantar jenazah kan.
memenuhi jemputan dan mendoakan orang bersin, tashmitul atis, mendoakan orang bersin. Maka Imam Daud Abu Daud As-Sistani ini dia mendengar orang bersin di seberang sungai. Dia sewa sebuah sampan untuk pergi ke seberang sungai sana, semata-mata untuk bertanya kepada orang Islam yang bersin itu, "Engkau bersin tadi kau ucap alhamdulillah tak?" "Ya, aku ucap alhamdulillah." Aku jawab, "Yarhamukallah." Apa pada kita tuan-tuan nak kena sewa sampan nak pergi tanya orang tu bersin? Gila ke apa benda kerja ni? Tapi orang saleh tidak, itu peluang dapat pahala. Mendoakan saudaranya itu satu hak yang penting. Maka dia sanggup untuk menyewa sampan untuk pergi ke seberang untuk mengungkapkan padanya, "Yarhamukallah," dan orang itu jawab balik, "Yahdikumullah wa yuslih balakum," kerana memenuhi amalan dalam hadis hak orang Islam yang lain. Tamak pada pahala, sungguh-sungguh bagi tak rebut, tak tertinggal peluang mendapat pahala dan juga diterima amalan oleh Allah SWT. Satu hari tuan-tuan dalam Masjid Haram, saya duduk dengan kuliah macam tuan-tuan ni, orang Arab bercerita lah, tiba-tiba datang orang Melayu sebelah saya, seorang lelaki. Kata saya, ingatkan orang Indonesia ke ataupun orang Brunei ke, rupa sama. Cakap dia pun orang Kuala Lumpur juga. Oh, baik. Apa kata, nanti lepas isyak saya nak jamu Ustaz makan. Isteri saya suka dengan kuliah. Ustaz, boleh kita datang? Kami bekerja kat Jeddah. Saya pun sukalah tuan-tuan jumpa sahabat baru, duduk kat Jeddah dah 5 tahun. Saya pun terima pelawaannya. Baik, lepas isyak ni kita pergi makan. Ketika makan tuan-tuan, isteri bercerita pada saya, kata, "Ustaz, saya belajar tak pandai Ustaz, tapi daripada umur 14 tahun saya mendengar keutamaan sembahyang sunat duha daripada cikgu yang mengajar, ustaz yang mengajar, maka saya tidak pernah meninggalkan duha sejak usia 14 tahun. Berdoa kepada Allah, antara doa saya, nombor satu sekali dapat suami yang saleh, nombor dua dapat kerja dekat tanah haram." Saya pun tak tahu kenapa saya doa itu. Daripada umur 14 tahun, tingkatan 2 lah perempuan yang bercerita, suaminya ada sebelah cerita. Maka saya belajar tak pandai Ustaz, jadilah nurse ke hospital. Tapi jadi nurse ni, yalah, banyak komitmen. Saya pun bertukar profession nak jadi pensyarah kepada nurse dalam college kejururawatan. Dibuka satu college swasta, saya mentak dapat. Umur college swasta tu tak panjang, ditutup. Tapi oleh kerana kerja saya begitu dedikasi, maka pihak pentadbir pun kesian dengan saya, diserapkan saya dalam jawatan pentadbiran. Perempuan yang cerita. Tapi saya punya doa daripada 14 tahun ni sampai kepada waktu itu saya dah berkahwin, masa kahwin masih jadi nurse dengan suami saya ni, saya tak pernah berhenti jadikan suami saya ni orang yang saleh, anak-anak kami saleh-salehah. Saya nak bekerja kat Madinah ataupun Mekah. Doa perempuan. Saya tak berhenti berdoa Ustaz. Rupanya masa jadi pensyarah dekat kolej swasta tu, salah satu paper yang dibentangkan bersama dengan student saya dalam bahasa English, tak macam mana paper tu jatuh ke tangan kedutaan Arab Saudi. Macam itulah cerita lebih kurang, saya tak apa ingat. Kami buat paper ceritakan, working paper menceritakan tentang menangani stres dalam surah Yusuf. Surah Yusuf ni kalau kita stres baca, kata para ulama, contohnya Atta' As-Sulami berkata bacalah surah, Atta' Al-Khurasani berkata bacalah surah Yusuf bagi orang yang stres. Ada orang kata nak mudahkan bersalin baca surah Maryam kan. Ini kata-kata ulama, ini bukan daripada hadis. Kalau nak baca keseluruhan Quran lagi baik sebenarnya. Maka saya pun cuba untuk kaji surah Yusuf ni. Saya bentangkan dengan anak murid saya, paper yang kita present tu entah macam mana sampai dekat kedutaan Saudi. Maka Saudi panggil saya untuk interview ketika saya jadi admin dekat kolej swasta ni. Maka dalam interview tersebut saya diberi tawaran untuk jadi jururawat di sebuah hospital di Jeddah. Saya tak ingat tuan-tuan, tapi begitu lebih kurang. Entah macam mana, suami saya kata, dah lah sayang, dah kerja jadi jururawat, lepas tu pergi Saudi jururawat lagi, tak payahlah, redha lah kita, gaji kita cukup lah setakat ni. Tapi dalam interview tu mereka tanya, nak jadi jururawat? Tak nak, saya nak jadi pensyarah. Kebetulan ada kosongan dekat Jeddah. Saya nak pergi Jeddah pun Ustaz tak ada duit Ustaz. Nak beli tiket kapal terbang tak ada duit.
kerja berapa sangat simpanan kan. Anak-anak tengah besar masuk universiti, nama ada abang ipar seorang yang baik. Tuan azan ke tak azan? Terus azan. Baik, kita stop dulu. لا إله إلا الله اللهم رب العالمين والصلاة القائمة على محمد النسيء والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة والبعث مقام محمود الذي وأنت إنك لا تخلف الميعاد. Baik, maka wanita yang saya maksudkan ni bercerita sekarang dia dapat tawaran untuk menjadi pensyarah di Jeddah dan nak pergi ke sana pun tak ada duit. Lalu abang iparnya memberikan pinjam. Pergilah dia dengan suami ke Jeddah.
Ustaz, Alhamdulillah Ustaz bekerja kat Jeddah ni, saya bekerja kat sini setahun macam agaknya macam lebih 10 tahun kot nak banding dengan Malaysia tu. Betapa tidak, kerja gaji tak pernah usik, duduk rumah penginapan percuma. Tiap-tiap hari ada orang jamu makan kat universiti. Kemudian pada hari Khamis mereka cuti, Jumaat Sabtu. Hari Khamis universiti akan tanya siap-siap nak pergi kat Masjid Nabawi ke nak duduk kat Masjid Haram di Mekah. Hotel semua dia siapkan. Nak duduk hotel mana-mana pun semuanya mesti bayar. So biasanya kami weekend ni berada kat sama ada Masjid Nabawi atau Masjid Haram lah Ustaz. Tiap-tiap minggu macam tu. Kalau nak dekat sikit Masjid Haram lah. Kalau sekala rindu kat Nabi, pergi ke Masjid Nabawi. Saya bekerja 5 tahun dekat Jeddah ni Ustaz. Saya punya pendapatan rasa macam 50 tahun ke 100 tahun kat Malaysia. Kat Malaysia pendapatan Nabi bayar bil saja. Dia ceritalah. Tapi Ustaz nak tahu tak, pengalaman saya berdoa daripada umur 14 tahun Allah makbulkan pada usia 40 tahun. Berapa tahun berdoa? 26 tahun berdoa. 26 tahun berdoa. Ustaz tolonglah pesan, beliau berkata pada saya, ini pengalaman hidup, sampaikan kepada semua ibu, kepada anak perempuan terutamanya, doalah pada Allah dapat suami yang saleh, dapat kerja yang baik, tempat yang baik, macam makcik ni. Ya, ceritalah kepada semua orang. Saya nak cerita ni jariah ilmu untuk disampaikan kepada semua orang Islam bahawa Allah tidak pernah menafikan hak kita dalam permintaan-permintaan kita. Cuma kita sahaja yang rasa lelah, yang selalu rasa penat, yang selalu rasa malas. Kan itu Nabi SAW telah pun bersabda, semuanya telah diterima doa semua orang kecuali kepada orang yang musta'jilin. Siapa orang musta'jilin itu? Mereka itulah yang berkata kad da'utullaha falam yastajib li. Dia berkata aku berdoa tapi Allah tak terima doa aku. Orang inilah orang yang paling rugi tuan-tuan. Al-isti'jal namanya. Jadi balik pada kitab yang penting ni, kita masuk ke tahun hijrah. Saya galakkan tuan-tuan untuk baca, untuk miliki. Ya. Pada bab menceritakan bulan-bulan ni, saya baca bulan yang pertama panjang, saya ambil pilih bab-bab tertentu iaitu pada muka surat ke-35, bab menceritakan keutamaan amal-amal saleh dalam bulan Muharram. Setiap kita tahu hari ini adalah hari ke-9 Muharram dan digalakkan kita puasa kerana dalam hadis menerangkan bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajar kita untuk berpuasa sama ada hari ini dengan esok ataupun esok dengan lusa. Kerana dalam hadis mengatakan hina sama Rasulullah SAW Ashura wa amara bisyamihi qalu ya Rasulullah innahu yawmun tu'azimuhu al-yahud wan nasara wa qala Rasulullah fa idza kana al-'am al-muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi' qala falam ya'ti al-'am al-muqbil hatta tufiya Rasulullah SAW. Nabi sebenarnya telah berpuasa hari Ashura ni semasa di Mekah lagi, dalam riwayat yang banyak menunjukkan. Nabi dah tahu bahawa Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari dikejar Firaun pada hari ke-10 Muharram. Maka hari itu diagung-agungkan oleh pengikut-pengikut Nabi Musa, termasuklah orang-orang Yahudi yang tidak mengikut Nabi Musa pun puasa pada hari 10 Muharram. Maka bila Nabi sampai ke Madinah, Nabi diberitahu Nabi puasa ni ikut Yahudi. Nabi kata tidak, aku berpuasa kerana ini hari Nabi Musa dilepaskan oleh Allah. Kita ni lebih layak untuk mengikuti Nabi Musa nak dibandingkan dengan orang Yahudi yang ada di Madinah. Maka para sahabat kata, wahai Rasulullah, mereka pun puasa hari ke-10. Nabi kata, tahun depan aku akan jadikan berbeza daripada orang Yahudi, iaitu aku puasa pada hari ke-9. Tiba-tiba sebelum masuk tahun berikutnya, Nabi telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi cuma berpuasa pada hari 10 Muharram sahaja. Nabi berniat untuk puasa hari ke-9 dan 10 pada tahun berikutnya, tapi Nabi diwafatkan oleh Allah sebelum masuk tahun itu. Jadi para ulama berkata pandu kepada hadis ini, Nabi tidak mahu sama dengan golongan Yahudi. Orang Yahudi ketika makan mereka tidak berkata-kata. Maka Nabi pesan pada kita waktu makan berkata-katalah walau sedikit, bagi mukhalafah dengan orang Yahudi. Orang Yahudi memakai serban, tidak ada kopiah dalamnya. Oleh sebab itu kalau kamu memakai serban, pakailah kopiah di dalamnya. Orang Yahudi menebahkan misai dan mencukur janggut. Kamu hendaklah menebahkan janggut, menipiskan misai. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak mahu kita sama dengan bangsa-bangsa lain.
wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Maka kamu jadi umat wasat. Wasat ni makna kamu tidak condong ke kanan, tak condong ke kiri, kamu ada identiti kamu sendiri. Maka inilah yang berkaitan dengan antara kelebihan bulan Muharram. Ya, ada banyak lagi kelebihan yang lain. Saya langkah ke bab yang lain ya tuan-tuan. Cuba kita lihat tentang amalan bulan Syaban. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumada Al-Ula, Jumada Al-Thaniyah, Rajab, Syaban. Bulan Syaban ni adalah bulan yang terakhir sebelum masuk pada Ramadan. Maka antara amalan kita orang Islam nisfu Syaban. Kita lihat penilaian para ulama hadis terhadap amalan nisfu Syaban, supaya kita bergerak bukan mendengar hearsay, mendengar orang kata ya. Kalau kita lihat penilaian yang dikemukakan oleh para ulama tentang bahasan nisfu Syaban, ini ulama hadis ini bukan sebarangan ulama, kerana penilaian beliau padu kepada hadis-hadis. Inilah kekuatan yang ada pada bicara dalam kitab Ensiklopedia Mas'ud. Idza intasafa Sya'ban fala tasumu hatta Ramadan. Bila masuk setengah Sya'ban jangan puasa lagi sehingga masuk Ramadan, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada datuk nenek moyang kita yang mengatakan ada puasa Rejab, Sya'ban, Ramadan, itu amalan orang saleh, tapi Nabi sendiri pun tidak melakukannya. Ya. Jadi lihat tentang kelebihan amalan pada bulan Sya'ban, pada nisfu Sya'ban ini, sunat menghidupkan malam tersebut. Sunat menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ini ulama hadis berkata. Ya. Tetapi makruh berhimpun beramai-ramai pada malam itu. Sekiranya nak melakukan ibadah, lakukan secara infiradi, maknanya secara bersendirian. Orang perempuan buat kat rumah, orang lelaki buat kat masjid, iktikaf contohnya. Tapi taklah disuruh untuk berjemaah pada malam itu, digalakkan untuk beribadah bersendirian seperti amalan Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi. Ya. Dalam hadis mengatakan Allah mengampunkan semua dosa orang pada malam itu yang berdoa, melainkan orang yang mempunyai dendam, pergaduhan, perselisihan, dan orang yang memutuskan hubungan silaturahim dengan orang lain. Ya. Tuftahu abwabu jannah yaumul itsnain wa yaumul khamis fayughfaru likulli 'abdin la yusyrik billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna fayuqal anziru hazaini hatta yastaliha. Pintu-pintu syurga dibuka pada setiap Isnin dan Khamis, dan diampunkan semua hamba yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun, dan orang yang tidak memiliki permusuhan dendam dengan orang-orang lain. Ya ni. Baik. Al-Imam Asy-Syafi'i sentiasa menghidupkan malam nisfu Sya'ban, dan beliau berkata tiada kelebihan selain daripada Lailatul Qadar berbanding kelebihan yang terdapat pada malam nisfu Sya'ban ini, dan aku akan menghidupkannya. Inilah tuan-tuan rahmati dan dikasihi. Jangan kita mandai-mandai mengatakan benda ni tidak ada dalam amalan Islam. Cuma para ulama hadis bersepakat mengatakan galakan untuk menghidupkan malam ini adalah secara bersendirian. Baik. Diriwayatkan daripada Ka'ab, beliau berkata sungguhnya Allah mengutuskan malaikat Jibril ke syurga pada malam nisfu Sya'ban, lalu berkata Jibril merintahkan syurga supaya menghiaskan dirinya, sambil berkata sungguhnya Allah telah membebaskan pada malam ini sebilangan manusia sebagaimana banyaknya bintang-bintang di langit, dan Allah juga menggugurkan sebilangan daun-daun di syurga, mengurangkan berat gunung ganang dan juga bilangan pasir-pasir. Sa'id bin Mansur mengatakan bahawa Abu Ma'syar menyampaikan kepada kami daripada Abu Hazim dan Muhammad bin Qais daripada Atha' bin Yasar, tidak ada malam selepas malam Lailatul Qadar yang lebih afdal daripada nisfu Sya'ban. Kan itulah para ulama seperti Imam Syafi'i sendiri akan menghidupkan malam itu dengan ibadah khusus kepada Allah Taala. Qiyamulailnya, baca Qurannya, zikirnya, doanya, istighfarnya. Ya. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, kita masuk pada tahun hijrah yang baru. Tuan-tuan dah kerap dengar tentang peristiwa hijrah ni. Saya nak sebut pada tuan-tuan bahawa iman ini bertambah dan berkurang, tuan-tuan. Iman bertambah, nombor satu sekali kata para ulama Ahlus Sunnah, dengan menuntut ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ada orang pada waktu ni menuntut ilmu untuk jadi lebih kaya, tambah hartanya. Baguslah kalau dia kaya, dia jadi orang yang mulia.
dapat bantu orang lain, tidak meminta-minta, bagus. Tapi jangan kita terlupa destinasi akhirat kita, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ya, Allah kirim pada kita ni berbagai-bagai tanda untuk kita sedar bahawa jemputan Allah tu dah dekat. Allah kirim uban kat kepala, Allah kirim anggota badan kita menjadi lemah, kirim pada kita juga signal mata kita pun dah kabur. Kan tuan-tuan? Maka sewajarnya pada waktu seperti ini kita tingkatkan usaha untuk mengkaji, memahami Al-Quran. Tak rasa rugi ke tuan-tuan? Agak-agaknya lah kita ni satu dunia kita berjalan. Dulu jadi PTD, jadi orang penting, jadi director, jadi itu, jadi ini. Umur kita pun dah masuk ke 60 contohnya. Tak ada letak target ke untuk faham ke seluruh Quran contohnya? Ada tak letak target ini? Baca seluruh Quran. Kalau ada target seperti ini tuan-tuan, inilah ilmu yang paling utama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Ada seorang ulama tu, namanya Al-Imam Rashid Ridha. Dia tulis satu tafsir bernama Tafsir Al-Manar. Beliau ni adalah pandangan-pandangan luar kotak yang kadang-kadang orang kata tak munasabah. Gurunya adalah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ni sahabat baik dengan Jamaluddin Afghani. Mereka ni antara pencetus pemikiran baru dekat Mesir. Ya, pandangan-pandangan itu kadang-kadang pelik. Dia kata sebenarnya kuman adalah syaitan. Syaitan yang dimaksudkan dalam Quran itulah kuman. Contoh pandangan ni. Dia kata bahawa semua pembawa ajaran agama yang ada di dunia sebenarnya Nabi-Nabi Allah. Mereka kata begitulah. Ini pandangan-pandangan yang kadang-kadang pelik, tuan-tuan. Mereka berkata Al-Kahfi, surah Al-Kahfi itu dan juga Ya'juj dan Ma'juj, tembok yang dibina oleh sekarang itu merujuk kepada tembok besar Cina. Pandangan-pandangan yang kadang-kadang luar biasa lah tuan-tuan. Ada peliknya. Menarik juga untuk baca. Mereka ni berfikir luar kotak. Walaupun demikian, Rashid Ridha ni tuan-tuan, ada seorang mufassir Quran yang terkemuka. Dia mendengar daripada gurunya Muhammad Abduh, dan dia sampaikan dalam kuliah. Dia tulis, Rashid Ridha ni seorang keluarga Nabi, seorang syarif. Dia macam Said lah. Maka beliau menulis tafsir, tulis sangat hebat tafsir, namanya Al-Manar. Al-Manar ni maknanya satu menara. Dia tafsir surah Yusuf dalam juz ke-12 sampai kepada ayat Nabi Yusuf berkata, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam dan masukkan aku di kalangan hamba-hamba yang salih. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, kata kebanyakan pengkaji bahawa Rashid Ridha yang orang pandang kadang-kadang serong pada pandangan-pandangannya itu, tapi dia mentafsir surah Yusuf sampai pada ayat itu dia meninggal dunia, tuan-tuan. Agak-agak kita lah kalau orang baca ayat itu dan meninggal dunia pada ayat itu, baik tak agak-agak? Maksudnya Nabi Yusuf meminta kepada Tuhannya, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Matikan aku sebagai seorang beriman ya Allah dan golongkan aku di kalangan hamba-Mu yang saleh. Mati dia pada mentafsirkan ayat itu. Hebat subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Kan? Jadi letaklah niat dalam diri kita untuk tingkatkan ilmu, usaha untuk tambah ilmu, dekatkan kepada Allah. Kalau Allah dah kirim tanda-tanda seperti ini, berilah dunia kepada orang lain. Serahkan dunia kepada orang lain. Kalau kita punya pentadbiran dalam syarikat pun, letaklah anak-anak kita untuk succession. Ayah dah menuju ke waktu senja, kena buat persiapan untuk kembali kepadanya. Betul tak? Tingkatkan, banyakkan bekal ilmu akhirat kita. Peningkatan iman berlaku dengan peningkatan ilmu sebenarnya. Yang kedua, lepas dapat ilmu, amal. Tahu keutamaan sembahyang duha, sembahyang duha. Tahu keutamaan sembahyang lepas isyak ba'diyah, sembahyang isyak ba'diyah. Tahu kelebihan sembahyang tahajud, bangun tahajud. Okey, ibu. Yang ketiga, untuk tambahkan iman, segarkan iman, suburkan iman, perlu kepada satu program zikir dan juga doa yang berlaku secara konsisten. Alhamdulillah Ustaz, saya dah mengamalkan maksurat. Bagus, Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, saya mengamalkan hizib ini, saya mengamalkan wirid itu, saya mengamal dengan wirid latif itu. Bagus, teruskan. Ia merupakan amalan-amalan para ulama dikumpulkan dalam bentuk susunan doa-doa yang semuanya datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan abaikan.
Satu hari kena baca contohnya sekurang-kurangnya 10 ayat daripada Al-Quran. Contoh yang terakhir sini tuan-tuan, kata para ulama, iman ini menjadi segar dan juga subur dengan sebab berfikir. Hari masa untuk berfikir, renung, lihat, fikir yang menambah iman kepada Allah SWT. Kerana Allah mengajar kita, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Yatafakkarun, berfikir. Jadi tuan-tuan, inilah dia langkah kita yang mudah-mudahan dapat kita lakukan dalam tahun hijrah. Saya nak cerita pada tuan-tuan tentang sirah Nabi. Saya yakin tuan-tuan dah faham. Cuma saya ajak tuan-tuan untuk memiliki buku yang penting ini, namanya Ensiklopedia Amalan Setahun. Bacalah tuan-tuan, tambah ilmu kepada Allah. Alangkah baiknya kalau kita mencari keutamaan waktu yang dinyatakan tadi, supaya kita tidak tertinggal, tidak ketinggalan. Macam perempuan yang tadi berdoa sejak usianya 14 tahun sampai umurnya 40 tahun, Allah makbulkan. Sebenarnya setiap doa itu dijadikan ibadah oleh Allah, tapi ketepatan berlaku pada satu ketika, terus jadi apa yang diharapnya itu. Nampak tuan? Macam anak kita yang mengalami diet ni tadi, melalui program diet, dia tidak mahu makan walaupun sehari benda yang keluar daripada jadualnya. Padahal apa salah sehari? Tak, dia mesti ikut track. Dia punya orientationnya macam tu, targetnya begitu. Maka begitu juga dalam amalan kita tuan-tuan, carilah waktu ini, usahakan untuk dapat dan buat tanpa bertangguh-tangguh lagi. Jadi kalau tuan-tuan minat, dapatkanlah buku ni, saya punya 16 tahun, untuk kita baca. Ajaklah isteri amalkan, ajak anak-anak untuk amalkan. Kami meletakkan target lah tuan-tuan, supaya buku ni ada di rumah setiap orang Islam. Supaya dibaca, diamalkan, dan jangan kita terlepas waktu-waktu yang utama untuk berdoa ni tadi, yang kita tidak tahu melainkan dengan mengkaji, membaca, mencari rujukan. Baik tuan dan tuan-tuan pun ada buku-buku di luar sana, contohnya Perbandingan Agama Islam dan Kristian, juga baru diterbitkan oleh seorang pengkaji, Dr. Zaifuddin Mat Rashid, seorang bekas pensyarah di UAE dalam bidang pengkajian agama. Dan kami juga baru saja terbitkan buku bertajuk Ensiklopedia Adab. Dengan adab, mengajar kita akhlak, mengajar kita bagaimana nak berbudi dengan manusia, dengan Tuhan. Hablum minallah dengan hablum minannas. Imam Bukhari ketika nak pergi belajar satu ilmu, dia akan menghantar orang untuk meninjau apakah kapasiti guru yang bakal menjadi pembimbingnya. Satu hari seorang peninjau itu melihat bakal gurunya itu menaburkan batu-batu, pasir-pasir, dengan tujuan untuk menarik perhatian untanya yang berada jauh daripadanya. Lalu unta itu berlari datang padanya. Dia sangkakan itu makanan. Bayangkan seorang yang dianggap alim dalam hadis buat begitu kepada untanya, ditaburnya pasir, unta itu berlari ingatkan makanan. Maka yang meninjau, yang pergi inspection, orang itu pulang kepada Imam Bukhari berkata, Tuan Guru, orang yang Tuan Guru nak tuntut ilmu hadis daripadanya itu berkelakuan demikian. Apa kelakuannya? Ditaburkan pasir dengan harapan untanya datang kepadanya. Dia nak tambat unta itu sebenarnya, dia tipu unta itu. Imam Bukhari berkata simple saja, kalau orang ini menipu kepada yang hidup, tidak mustahil dia juga menipu pada yang mati. Siapakah yang mati tuan-tuan? Rasulullah SAW. Dia boleh berbohong terhadap Rasulullah, maka Imam Bukhari tidak jadi mengambil ilmu daripada ini. Ini cerita adab lah tuan-tuan. Masyarakat kita pada ini makin mementingkan materialistik. Mereka sudah tidak beradab lagi. Kesopanan, kesantunan, orang buat maksiat pun tidak malu lagi. Adab-adab Islam ni sudah hilang. Maka sampai masa untuk kita kembali kepada adab ni balik semula tuan-tuan. Kerana dalam Islam adab berteraskan kepada akidah. Maka bicara buku ini, Ensiklopedia Adab, bertujuan untuk mengajak kita kembali kepada Nabi SAW bersabda, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang paling mulia, mengajar kamu bagaimana berakhlak. Akhlak ini dengan Tuhan dan dengan manusia. Kalau kita tengok cermin, Nabi ajar kita untuk berdoa kan, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, engkau memperelokkan kejadian aku,
engkau tak jadikan muka aku macam muka binatang contohnya. Kau tak jadikan keadaan aku macam keadaan binatang yang berjalan kepalanya ke bawah, aku berjalan kepala aku ke atas, tangan aku di atas, bukan macam kucing berjalan. Maka kita ketika tengok cermin disunnahkan untuk berdoa. Tuan-tuan doa tak? Cuba ikut saya baca. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, engkau telah memperelokkan kejadianku, maka perelokkanlah akhlakku. Baca doa ni bila kita tengok cermin. Jadi tuan setakat ni saja dulu. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh sokong kerja ilmu yang kami lakukan di Telaga Biru, penerbitan buku-buku yang baik seperti ini untuk mendapat sokongan daripada tuan-tuan, supaya kita jadi orang berilmu dengan ilmu dekat dengan Tuhan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dapatlah lihat apa buku yang penting, seperti Tafsir Munir yang saya selalu kempenkan di TV pun ada di luar. Kalau tuan-tuan minat untuk dapatkan bagi sekolah ke, madrasah ini ke, rumah tuan-tuan sendiri ke, kami mengadakan kempen sepanjang tahun, kempen satu rumah satu tafsir. Saya nampak kat masjid tuan-tuan ni pun ada segmen, ada collection buku-buku. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan. Jadi mudah-mudahan kat rumah kita, kat sekolah anak kita pun ada kitab-kitab yang penting untuk jadi rujukan guru-guru dan anak-anak. Kerana kita bimbang apa mereka baca dalam internet, dalam Google itu tidak tepat, maka kita terbitkan buku-buku seperti ini yang boleh membantu mereka. Baik, setakat ini saja dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.